Kau tahu tak kenapa aku nak kat engkau? Pada hari pertama aku melihat wajah engkau, aku nampak dekat muka engkau ada cahaya. Dan pada hari ini cahaya itu dah tak ada dekat muka engkau. Dan aku tak perlukan kau lagi. Dia ambil Nabi, dia letak dekat dadanya. Tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Halimah? Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang luar biasa berlaku pada susu aku. Gitulah lebih kurang sound effect ya tuan-tuan. Tiba-tiba kau tahu dongki dia tu bertukar jadi kuda Zoro. Baik kau, baik punya lompat. Willy baik punya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini untuk kita kembali mengulang kaji, menghayati sirah junjungan tertinggi Habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kekasih awal dan akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak akan cubalah menceritakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada asal usul keturunan yang mungkin kita sedia maklum bersama, tapi mungkin ada perkara-perkara kod-kod yang kita terlepas pandang. Tengoklah mana-mana yang sempat kita akan share pada pagi ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasabus syarif, keturunan yang mulia. As-sayyidul akramul ladzi syarafa an-nasu biwujudihi, tuan yang amat mulia, yang mana manusia mendapat kemuliaan dengan kehadirannya. Siapakah tuan yang amat mulia ini? Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay. Dia kata wa kana ila Qusay fil jahiliyati hijabatul baiti wa siqayatul haji wa it'amuhu al musamma bir rifadati wan nadwa wal liwa. Okey tuan-tuan semua, Nabi ni ada seorang moyang bernama Qusay. Qusay bin Kilab, terkenal nama dia. Di zaman jahiliah dulu, Qusay ini dia ada pegang 5 jawatan penting. Yang mana jawatan penting ni menjadi rebutan di kalangan orang-orang jahiliah. Yang pertama, hijabatul bait. Hijabatul bait ni apa dia? Menguruskan Kaabah. Tukar kelambu Kaabah, renovation Kaabah, contohlah kan. Itu. Dan juga memegang kunci Kaabah. Yang kedua, apa jawatan yang dipegang Qusay ini? Siqayatul haj, memberi minum kepada jamaah haji yang datang di zaman jahiliah. Kita dah biasa dengar cerita, Ustaz kita cerita, ibadat haji ini ibadat yang diorang warisi turun temurun semenjak zaman Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Wa it'amuhu al-musamma birrifadati, dan jawatan yang ketiga dia panggil ar-rifadah. Ar-rifadah ni apa benda? Bagi makan orang musim haji. Wan nadwah, yang keempat jawatan an-nadwah. Apa dia nadwah? Wa hiya syura la yutimmu amrun illa fi baitihi. Nadwah ni kalau bahasa kita parlimen Quraisy. Jadi orang Quraisy kalau ada meeting, ada mesyuarat, majlis tertinggi Wan Quraisy, lain macam cerita tu. Akan buat dekat mana? Dekat rumah Qusay. Dia panggil nadwah. Dan yang kelima, al-liwa. Liwa apa dia? Panji peperangan, bendera peperangan.
5 jawatan ni, jaga Kaabah, bagi makan orang musim haji, bagi minum orang musim haji, An-Nadwah, Parlimen Quraisy dan juga Panji-Panji ni, semua 5 jawatan dapat dekat Qusay. Macam mana dapat kat Qusay tu saya tak pasti. Tu kena baca kitab lain pula. Ditakdirkan Allah. Walamma ashrafa 'ala al-maut ja'alaha fi yadi ahadi auladihi Abdiddar. Bila Qusay ni nak mati, dia wasiatkan 5 jawatan penting ni kepada anak dia bernama Abduddar. Jadi kata, wahai Abduddar, nanti kalau abah mati, 5 jawatan ni kau ambil belaka. Jaga Kaabah, bagi minum orang musim haji, bagi makan orang musim haji, Parlimen Quraisy, An-Nadwah, panji-panji peperangan, 5 ni kau jaga belaka. Diserahkan kepada anak dia bernama Abduddar. Lakin Banu Abdi Manafin ajma'u ra'yahum ala alla yatruku bani ammihim Abdiddar yasta'thiruna bihadhil mafakhir. Tapi tuan-tuan semua, Abduddar ni dia ada anak beranak. Dia ada adik-adik yang lain. Abdul Manaf. Abdul Manaf ada anak-anak. Mana anak-anak Abdul Manaf dengan Abduddar ni kira sepupu lah. Anak-anak Abdul Manaf dengan Abduddar pakcik dengan anak saudara. Anak-anak Abdul Manaf dengan anak-anak Abduddar sepupu. Bila diorang tahu Abduddar ni pegang 5 jawatan, anak-anak Abdul Manaf tak puas hati. Senang bahasanya, anak saudara tak puas hati. Dia kata, oleh, kena serah dekat kita orang juga. Kita pun nak juga jawatan ni. Padahal jawatan ni kalau kita tengok kan, bukan nak kata orang zaman tu banyak duit tau. Ini semua kos tinggi tau. Bagi makan orang musim haji, bagi minum orang musim haji, ni kos-kos tinggi belaka. Tapi orang Arab, dia ada satu perangai, macam mana susah diorang, macam mana sengkit diorang akan layan tetamu sehabis mungkin. Jadi bagi diorang, dia akan layan tetamu, dan bagi mereka satu kegembiraan dan glamour. Diorang ni suka glamour orang Arab ni. Dia kata, tahun ni siapa dapat tender bagi makan orang haji? Anak beranak ni. Anak beranak kau? Ya betul. Tengok orang. Duit tak ada pun, tapi nak glamour tu lebih. Tu perangai orang Arab. Dia suka buat glamour-glamour, dia suka benda-benda yang dapat nama. Biar berhabis pun tak apa. Style orang Arab macam tu. Ni cerita zaman jahiliah tau. Belum kelahiran Nabi SAW lagi. Lalu bergasak antara anak beranak Abdul Manaf dengan Abdiddar. Sepupu-sepupu bergasak ni, berebut jawatan ni. Wa kada yufdil amru ila al-qital laula an tadaraka al-amru uqala laula tadaraka al-amra uqala'ul fariqaini. Dan hampir-hampir menyebabkan peperangan antara dua beranak ni, beranak Abdiddar dengan anak beranak Abdi Manaf. Hampir-hampir bergaduh, berbunuh-bunuhan antara sepupu sepapat ni sebab jawatan. Nak kabarnya bab jawatan ni dah lama dah orang bergaduh. Bukan hari ni bang, dia dulu lagi. Hari ni bergaduh tu kira standard lah. Kan? Tak dapat aku, siap kau. Lalu dia kata apa kat sini? Hampir-hampir bergaduh anak beranak ni, berebut jawatan. Fa'atau Bani Abdi Manaf. Akhirnya orang-orang Quraisy meleraikan pergaduhan ini, berbincang sama-sama dia. Okeylah gini, kau jangan bergaduh anak beranak, tak elok. Orang tengok buruk berbenar, anak beranak bergaduh. 5 jawatan ni kita akan bagikan antara 2 anak beranak. Anak beranak Abdiddar dan anak beranak Abdi Manaf. Macam mana cara pembahagian dia? Dia kata gini. Fa'atau Bani Abdi Manaf as-siqayata war-rifadata fadamata fihim ila an intahata lil Abbas bin Abdul Muttalib thumma li banihi min ba'dihi. Lalu 2 jawatan apa dia? As-siqayah wa rifadah diberikan kepada anak beranak Abdi Manaf. 2 jawatan ni. Jawatan apa? Bagi makan dan bagi minum musim haji. Ni dapat dekat anak beranak Abdi Manaf. Dia pun lega. Okey. Makna bukan anak beranak Abdiddar je boleh glamour, anak beranak Abdi Manaf pun boleh glamour juga. Cantik, dapat 2 jawatan. Sehinggalah jawatan siqayah wa rifadah ni, bagi makan bagi minum ni, berakhir di zaman pakcik Nabi SAW, Al-Abbas. Amal hijabatu, adapun yang jaga Kaabah, yang menukar kelambu Kaabah, yang memegang kunci Kaabah, fabaqiyat biyadi Bani Abdiddar fa aqarraha lahum asy-syar'u fa hiya fihim ila al-an. Wa hum Bani Syaibah bin Utsman bin Abi Talha bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abdiddar
Wa amma liwa fadama fihim hatta abtalahu al-Islam wa ja'alu haqqan lil khalifati al-muslimin wa kadzalika nadwa. Okey, lagi 3 jawatan. Al-hijabah, pemegang kunci Kaabah. Nadwah, parlimen Quraisy. Al-liwa, bendera perang. Siapa pegang? Diberi kepada anak beranak Abdiddar. 3 jawatan dapat anak beranak Abdiddar. Maka ditakdirkan Allah 2 jawatan ini, Darun Nadwah, parlimen dan bendera, dah tak ada dah. Sampai sekarang dah tak ada. Sama juga dengan Abdi Manaf. Jawatan bagi makan, bagi minum dah tak ada dah. Sekarang dapat dekat Saudi. Cuma 1 jawatan yang kekal sehingga hari ini. Pada keturunan Abdiddar menurun sampai sekarang, keturunan dia orang pegang. Apa dia? Kunci Kaabah. Sampai sekarang. Ada teringat almarhum Dr. Harundin pernah cerita. Masa kan ada cerita Dr. Harundin berubat salah seorang kaum kerabat Raja Saudi tak silap ana. Lepas tu diberikan pelbagai tawaran, Masya Allah macam-macam. Tapi Dr. Harundin almarhum tolak belaka tawaran dunia ni. Cuma Dr. Harundin kata apa? Satu je anak-anak, kalau boleh tunaikan. Dia kata apa dia? Dia kata saya nak masuk Kaabah. Dr. Harundin kata. Jadi kaum kerabat Saudi kata, apa barang masuk Kaabah? Simple present 10. Benda kecil sangat dia kata. Kita nak bagi lagi besar, dia nak bagi lagi besar bang. Nak bagi Ferrari ke Lamborghini ke unta, tak ertilah aku kan. Nak bagi besar lagi. Dia kata setakat masuk Kaabah lah, benda kecil boleh sangat. Masuk Kaabah je. Almarhum Dr. Harundin kata masa nak masuk Kaabah tu, nak buka pintu tu ada pemegang kuncinya. Pemegang kunci ni siapa dia? Daripada keturunan Abdiddar ni daripada Banu Syaibah. Ilal an, sampai sekarang keturunan dia pegang kunci ni. Saya teringat dalam peristiwa Fathu Makkah, ketika Nabi SAW menawan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, Nabi pernah tahu nak ambil kunci ni, nak serah kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib kalau tak salah ana. Tapi tak macam mana ditakdirkan Allah tak berjaya benda tu, dan Nabi kata akan berkekalan pada anak beranak dia ni pegang sampai sekarang. Subhanallah ya. Apa rahsianya Allah Ta'ala saja maha mengetahui. Okey, itu secara ringkas tentang keturunan Nabi yang saya baca sampai kepada Qusay, dan mana Qusay ini pegang jawatan yang banyak dan berlaku pertelingkahan antara anak beranak dia. Hampir-hampir berlaku peperangan, tapi diselesaikan oleh orang-orang Quraisy dan akhir diberikan 5 jawatan tadi kepada 2 beranak tadi. Kita masuk kepada cerita yang seterusnya. Zawaji Abdillah bi Aminah wa hamluha. Cerita bagaimana Abdullah ni berkahwin dengan Aminah bintu Wahb. Kana Abdullah bin Abdul Muttalib min ahabbi waladi abihi ilaihi. Abah Nabi ni Abdullah merupakan anak kesayangan Abdul Muttalib, sayang benar. Dan Abdullah ni anak bongsu lelaki, bongsu sekali. Abdul Muttalib ni bini dia ramai. Ana tak ingat berapa, mungkin 3-4 orang jugalah bini dia. Dan Nabi SAW yang seibu sebapa dengan bapa dia, dengan Abdullah ni, antaranya Hamzah dan juga Abu Talib. Abu Lahab tak? Abu Lahab mak lain. Abu Jah malam ni. Tu kau kena tengok munafik dulu pula. Itu bukan pakcik Nabi, kau jangan pula buat bid'ah. Abu Jahal bukan pakcik Nabi tau. Abu Lahab. Fazawajahu Aminah bint Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab wa sinuhu 18 sanatan. Lalu dikahwinkan Abdullah ini dengan mak Nabi bernama Aminah bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Masa tu umur Abdullah 18 tahun. Okey saya cerita dalam sirah Ibnu Hisham macam mana kisah perkahwinan ni. Ketika Abdullah dengan bapa dia, atuk Nabi Abdul Muttalib, nak pergi meminang Aminah. Mungkin rumah Aminah tu taklah berapa jauh daripada kota Makkah. Kebiasaan diorang ni, sebelum diorang keluar daripada Makkah, dia akan tawaf dulu. Tawaf, baru pergi ke mana-mana lah. Masa tawaf tu, nak gerak keluar, tiba-tiba ada seorang perempuan, dia perhati je ke muka Abdullah. Dia tengok muka Abdullah, dia kata apa?
Ya Abdullah, kahwinlah dengan aku, kahwinlah dengan aku, tolonglah, please, please. Dia ajak Abdullah kahwin. Sudah. Abdullah tak kenal Minah mana ni, kau tahu tak? Beria-ria dia ajak Abdullah kahwin. Abdullah kata, ini ma'a abi. Saya dengan bapak saya dah ada pilihan. Perempuan tu kata, waqi' alayya al-ana, waqi' alayya al-an. Kalau bahasa Arab di zaman jahiliah boleh cerita kan, waqi' alayya al-an ni mana apa? Dia ajak projek masa tu juga. Gila pun kau. Adalah dia punya kaedah dia kan. Mungkin adalah nikah wallahu alam. Tapi ini cerita orang zaman ahlul fatrah. Zaman tak ada Nabi, tak ada Rasul. Zaman yang Allah ampunkan dosa dia orang ni kalau dia orang mati. Sebelum bertemu Nabi dan Rasul. Waqi' alayya al-an. Tolonglah. Kalau bahasa kita waqi' ni mana projek lah. Projek beria-ria, kau tahu tak? Apa hal pula? Allah kata tak boleh. Bapak aku dah ada pilihan. Perempuan ni fras. Dia pun pergilah masuk ke kampung Aminah. Bertemu dengan Aminah, berkahwin dengan Aminah dan bersama dengan Aminah. Beberapa hari kemudian Abdullah ni pun balik semula ke Makkah. Balik ke Makkah on the way tu, dia jumpa lagi perempuan yang sama tau. Rupa-rupanya perempuan tu tunggu Abdullah, kau tu tunggu aja. Dia tengok aja. Dia tengok muka Abdullah dan muka Aminah. Lalu apa kata perempuan ni? Apa kata Abdullah? Malaki la ta'ridina alayya al-yawma ma kunti arati alayya bil ams. Kata Abdullah, wahai wanita, wahai perempuan, kenapa hari ni kau tak ajak aku kahwin dah? Itu beria-ria sangat kau ajak aku kahwin kan? Please, please, kahwinlah dengan aku, please. Siap ajak projek masa tu juga. Tepi Kaabah, contohlah kan. Kau agak-agak carilah hotel bajet kalau ya pun. Beria-ria ajak. Kenapa kau tak offer aku pada hari ni supaya aku kahwin dengan kau? Malaki la ta'ridina alayya al-yawm ma kunti arati alayya bil ams. Itu kau ajak aku beria-ria. Perempuan dia perhati muka Abdullah. Dia kata apa tau? Dia kata apa? Qad faraqa an-nuru alladhi kana alayka bil amsi falaysa li bika al-yawma hajatun. Perempuan ni kata, kau tahu tak kenapa aku nak kat engkau? Pada hari pertama aku melihat wajah engkau, aku nampak dekat muka engkau ada cahaya, dan pada hari ini cahaya itu dah tak ada dekat muka engkau. Dan aku tak perlukan kau lagi. Abdullah kata, cahaya datang apa pula cahaya ni? Rajin juga tengok muka kat cermin kan? Tak ada juga nampak cahaya, cahaya apa? Tapi perempuan ni nampak ada cahaya. Dia kata dah tak ada dah cahaya tu. Dan cahaya itu sudah berpindah ke muka perempuan ni. Muka siapa dia? Aminah bintu Wahbin. Sebab apa tuan-tuan? Li'annaha al-ana hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Aminah sekarang sedang mengandungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah keluar dah benih tersebut masuk ke dalam kandungan Aminah bintu Wahbin. Perempuan tu kata apa? Tujuan aku nak kahwin dengan kau sebenarnya supaya aku mengandungkan cahaya itu. Tuan-tuan semua, persoalan timbul sekarang di sini. Siapakah perempuan misteri ini? 5 saat pas sekarang. Cuba. Give up. Give up. Confirm give up. Perempuan misteri ini ialah adik kepada Waraqah bin Naufal. Pernah dengar nama Waraqah bin Naufal kan? Anak beranak Khadijah bintu Khuwailid. Yang nanti kita akan cerita bila berlakunya penurunan wahyu yang pertama. Waraqah bin Naufal akan cerita kepada Nabi apa yang berlaku pada Nabi SAW. Perempuan ni belajar dengan abangnya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni antara 5 orang manusia di kota Makkah yang tak sembah berhala. Zaman tu ada 5 orang. Perempuan ni Waraqah bin Naufal, Uthman bin Huwairith, Sa'id bin Amr bin Nufail. Siapa seorang lagi lupa aku. Ni 5 orang ni memang tak sembah berhala. Diorang kaji sendiri. Search kat Google, contohlah kan. Cari Nabi akhir zaman, buat kajian. Punya dalamnya kajian mereka sampai tahap diorang boleh kenal bakal yang melahirkan Nabi itu siapa. Ni bakal, ni bapaknya, ni maknya. Sebab tu perempuan ni bila tengok muka Abdullah, dia beria-ria sangat ajak Abdullah kahwin. Kahwin dengan aku, kahwin dengan aku. Supaya apa? Supaya dia mengandungkan Rasulullah SAW. Sebab tu bila Abdullah tanya kan, kenapa kau tak nak kat aku? Dia kata apa? Cahaya itu dah tak ada dah. Cahaya itu dah pindah ke muka perempuan ni Aminah. Falaisa li bikal yawma hajatun.
maka aku tak perlukan kau wahai Abdullah. Tata. Gitu tuan-tuan. Wahya yaumi idzin, dan ketika abah Nabi berkahwin ni, dia berumur 18 tahun, kahwin muda. Wahya yauma idzin min afdali nisa'i Quraisy nasaban wa mawdi'an. Aminah di zaman ini merupakan perempuan yang antara paling mulia di zaman tersebut, segi kedudukan, segi keturunan, akhlak dan sebagainya. Walamma dakhalat 'alaiha hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Aminah binti Wahab bersama dengan Abdullah, maka Aminah mengandungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yalbas abuhu an tufiya ba'da al-hamli bi syahraini. Tak lama kemudian setelah 2 bulan mengandung, meninggal Abdullah. Wa dufina bil Madinati inda akhwalihi Bani Adi bin Najjar. Dan Abdullah ni meninggal tuan-tuan ketika dia pergi berniaga sampai dekat daripada Makkah pergi ke Yathrib ataupun Madinah, transit kat situ pergi dekat Syam ke Syria. Balik Syria, singgah balik dekat Yathrib, transit dekat situ, rehat, makan-makan, minum, masak apa semua, tidur, balik. On the way nak balik, dalam beberapa kilometer abah Nabi jatuh sakit, meninggal dunia. Maknanya abah Nabi meninggal umur muda, mungkin dalam 18 ataupun 19 tahun abah Nabi ni. Wadufina bil Madinati, dan ditanamkan kubur bapa Nabi di mana? Di Madinatil Munawwarah. Fa innahu kana qad dhahaba bi tijaratin ila Syam. Abahnya meninggal ketika dalam perjalanan meniaga di Syam, di Syria. Fa adrakathu al-maniyatu bil Madinati wa huwa raji'un. Meninggal dunia masa on the way balik daripada Syam nak sampai ke Madinah, meninggal dunia. Walamma tammat mudatu hamli Aminah wada'at waladaha. Ketika Aminah cukup 9 bulan, dia pun melahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Beberapa hari sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, satunya Aminah masa mengandungkan Nabi, Aminah tak rasa langsung macam orang perempuan lain yang mengandungkan Nabi. Ni ada muslimat semua ada pengalaman beranak, mengandung. Macam mana kan? Dengan sakitnya, dengan budak tu bergerak-gerak dalam perutnya, dengan lasaknya budak ni, lepas tu mengidal, lepas tu kekejap nak muntah, muntahlah, macam-macam, pening kepala, nak makan tu, nak makan ni. Kalau nak makan biasa-biasa tak apa bang, dia mengidal nak makan selipar. Makan selipar? Kau biar betul. Dia kata geram nampak selipar tu bang, macam sedap je selipar tu. Kalau dapat lelaki bongong kau tahu, dia ambil selipar, dia goreng selipar tu. Kalau dapat lelaki cerdik, dia ambil tepung, dia ambil saiz selipar, dia tempel dekat tepung tu. Uli-uli kan, ada goreng lah. Yang makan yang selipar ni. Selipar bang, memang rare selipar ni. Pada tepung, tu suami bagus lah. Kalau saya bongong, dia ambil selipar masjid, dia goreng bagi bini dia makan, kau tahu. Mak Nabi tak ada. Dia tak pernah rasa pelik-pelik. Cerita ni diceritakan kepada Halimah binti Sa'diyah. Okey. Jadi ketika Aminah mengandungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak rasa apa-apa, relax, tenang, setenang-tenangnya. Dia bermimpi. Aminah bermimpi. Ini dalam sirah Ibn Hisham. Ada suara berkata kepada Aminah, "Ya Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidi hadhihi al-ummah. Fa idza wada'ti ila al-ardi faquli u'idhu bil wahid min syarri kulli hasidin. Thumma samihi Muhammadan." Suara tu kata apa? Wahai Aminah, engkau sekarang sedang mengandungkan tuan umat ini. Umat ini ada tuannya, dan tuannya berada di dalam kandungan kau wahai Aminah. Fa idza wada'ti, bila budak ni lahir besok, baby ni keluar nanti, faquli, maka kau bacalah doa ni. U'idzuhu bil wahid, aku minta perlindungan dengan Tuhan yang esa terhadap baby ini. Min syarri kulli hasidin, daripada kejahatan orang-orang yang berhasad dengki kepadanya. Summa samihi Muhammadan, dan kau namakan dengan nama Muhammad. Okey. Maka tak lama kemudian
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dia kata apa kat sini? وقد حقق المرحوم محمود باشا الفلكي أن ذلك كان صبيحة يوم الاثنين التاسع ربيع الأول الموافق ليوم 20 من أبريل سنة 571 من الميلاد. Kelahiran Nabi SAW ada khilaf ulama ya. Yang biasa kita dengar masyhur berapa? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ni ada tiga sejarahnya kan. Kelahiran Nabi yang pertama. Yang kedua apa dia? Wusulin Nabi SAW ila Madinah. Nabi sampai di Madinah pada peristiwa hijrah 12 Rabiul Awal. Dan kewafatan Nabi SAW juga pada 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ada tiga peristiwa besar. Kelahiran sampai ke Madinah dalam peristiwa hijrah dan kewafatan Nabi. Cumanya ada khilaf pada kelahiran Nabi. Kalau ikut seorang pakar sejarah Syekh Mahmud Bashar Al-Falaki, beliau mengatakan Nabi lahir pada 9 Rabiul Awal. Bersamaan 20 hari bulan April tahun 571 Masihi. Jadi siapa-siapa yang beranak bulan April berbanggalah kau, kan? Dengan bangganya. Tapi bulan ni dia bertukar-tukar kau. Kadang-kadang dapat ke Mac dulu, baru April dulu, pasal dekat-dekat. 20 April tahun 571. Apa maksud tahun 571 Masihi? Maksudnya jarak kelahiran Nabi SAW dengan jarak kelahiran Nabi Isa lebih kurang 500 tahun atau 600 tahun. Jarak antara zaman Nabi Muhammad dengan zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jauh tu bang. 500 tahun. Wa kanat wiladatu fi dari Abi Talib bin Sya'b bin Hashim. Kelahiran Nabi SAW di rumah Abu Talib di perkampungan Bani Hashim. Wa kanat qabilatuhu asy-syifa Ummu Abdurrahman bin Auf. Mak bidan yang menyambut kelahiran Nabi SAW. Ni ramai orang tak tahu siapa nama mak bidan tu. Bidan yang menyambut kelahiran Nabi, siapa dia? Ummu Syifa. Siapakah Ummu Syifa? Ibu kepada Sayyiduna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Walamma wulida arsalat ummuhu li Jadil tubashiruhu fa aqbala masruran wa sammahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bila lahirnya baby ni, ana masa dekat Al-Azhar dulu, ana ingat anda pernah dengar cerita salah seorang ulama Al-Azhar. Ketika Nabi lahir ni terpancar cahaya macam apa, rumah zaman dulu mana ada lampu bang oi. Lampu pelita je, rumah orang kampung mana ada lampu-lampu bid'ah ni, mana ada. Gelap bang, pelita. Tiba-tiba dah ini pam, kau tahu tak? Macam apa, spotlight. Terperanjat mak bidan, apa cut mak kau spotlight? Terperanjat. Apa ni? Mina. Pam. Terang rumah Nabi. Dan Syekh Hanas cerita, ketika Nabi keluar dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila macam tu dapat baby boy, terus Aminah kata, cakap ke atuknya, baby dah dapat cucu dah. Baby boy, panggil atuknya datang. Atuk pun datang, seronok sangatlah. Abdul Muttalib kan, sebab anak dah mati dah. Abdullah, dia pegangnya Nabi. Sebab tu ada riwayat mengatakan nama Muhammad ni Abdul Muttalib yang bagi. Tapi sebelum dibagi, dia tanya kepada Aminah, Minah, apa nama anak kau ni Minah? Tak tahulah atuk abahnya. Letak Muhammad lah ya. Sebab mimpi tu kata kan, apa kata mimpi tu? Innaki qad wada'ti hadhil ummati. Innaki qad hamalti sayyidah hadhil ummah. Wahai Aminah, engkau sekarang sedang mengandungkan tuan umat ini. Apabila dia lahir nanti, kau baca doa tadi, u'idzu bil wahid min syarri kulli hasidin summa sammihi Muhammadan, dan kau namakan dengan nama Muhammad. Jadi idea menamakan nama Muhammad ini daripada Aminah yang memberi maklum kepada Abdul Muttalib. Sebelum saya terlupa ya pasal nama ni, tentang doa tadi tu. U'idzu bil wahid min syarri kulli hasidin
Ni cerita lama lah, beberapa tahun dulu masa Ana ngajar kat Shah Alam. Ana ada cerita pasal doa ni tau. U'idhu bil wahid min syarri kulli hasidin. Lepas habis ceramah, ada seorang makcik jumpa Ana. Dia kata, Ustaz, betul lah Ustaz cerita tu Ustaz, betul lah Ustaz. Memanglah betul, takkan aku nak kelentong pula cerita Nabi ni. Kau ingat boleh buat apa cerita Nabi ni? Bukan tu Ustaz. Dan cerita apa kak? Yang doa tu lah. Doa mana kak? Doa yang mak Nabi nak beranak tu. Memanglah dalam kitab kata. Tak, cerita ada cerita saya ni. Ceritalah kak, cerita apa? Dia cerita tau. Akak ni cakap, dia mengandung. Bila mengandung, membesar, pergi scan. Doktor kata, kak, puan, kandungan puan ni songsang. Baby ni songsang. Kalau tuan tak mengurut kan, bawa orang-orang yang pandai mengurut, kemungkinan akak akan kena operation lah. Dia dengar operation mula mengilu, seramnya aku. Dia pun mengurut. Lepas tu pergi medical check up. Check, doktor kata baby tetap masih songsang lagi. Tak mau pusing baby ni. Sampailah sebulan 2 bulan nak dekat beranak ni, dia jumpa atuk dia. Akak ni lah. Bukan jumpa Abdul Muttalib. Bukannya pelik pula sekarang. Jumpa atuk dia lah. Atuk akak ni lah. Atuk akak ni orang ngaji pondok. Dia kata ke atuk, tolong buat air lah atuk. Ni nak beranak ni, doktor kata baby songsang. Atuk dia kata apa dekat akak ni? Kau baca doa ni. U'idhuhu bil wahid min syarri kulli hasidin. U'idhuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Kau baca, kau tiup dekat air, kau sapu perut kau, insya-Allah dengan izin Allah, dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau beranak normal insya-Allah. Dia kata saya amal tu Ustaz. Saya baca wa'idhu bil wahid min syarri kulli hasid. Oh, baca doa tu, tiup dekat air, sapu dekat perut, dia kata. Sampailah hari nak beranak. Masuklah dalam ward bersalin. Doktor kata, dah terasa kan? Kak, baby tak bergerak lagi ni kak. Masih songsang lagi. Kita scan dia, tengok dia macam mana. Tawakal. Dia pergi lah. Scan. Apa kata doktor? Kak, baby dah pusing. Dah pusing, kepala dah keluar. Baik punya kau tu tak? Tu keberkatan doa ni. Kau jangan main-main. Jadi kalau kakak besok mengandung, kok tersasul dapat kembar. Kan? Baca doa ni insya-Allah. Tapi kalau dia tak pusing, kau jangan marah aku pula. Ustaz tak pusing, mana aku tahu? Kan? Bila kita baca, kena yakin. Kita ni berdoa-doa, berselawat, ayat Quran. Bila kita baca, kita yakin. Dengan janji Allah. Yakin. Jangan kita kata, ya ke tidak. Tak jadi. Okey. Maka lahirlah Nabi SAW. Dan nama Muhammad ni, kalau dalam kitab Al-Wasail fi Ma'rifatil Al-Wasail fi Ma'rifatil Awail, karangan Al-Imam Sayuti, dia kata nama Muhammad ni zaman tu nama yang tak familiar. Tapi ada, kalau tak silap ana ya, lebih 6 orang yang bernama Muhammad. Dah ada dah. Macam mana diorang boleh ada nama Muhammad ni? Ceritanya, diorang ni, bapak-bapak diorang ni kira educated lah, terpelajar, pergi overseas, belajar, jumpa dengan padri-padri, ahli kitab, bishop, dan bishop akan tanya, korang datang daripada mana? Dia cakaplah, nahnu min jaziratil Arab, kami daripada semenanjung Arab. Min aina fi jaziratil Arab? Dekat mana tu? Min Makkatil Mukarramah, Makkah. Maka apa kata padri? Di sanalah akan lahir Nabi akhir zaman. Dan Nabi tersebut bernama Muhammad. Kalau kita sempat belajar kan, dalam kitab Taurat disebutkan nama Nabi Muhammad. Tapi bukan sebut nama Muhammad, dia guna bahasa dia, bahasa Syrianiah. Dia kata Biraklid. Akan lahir seorang Nabi bernama Biraklid ataupun Paraklid. Bila diterjemahkan Biraklid kepada bahasa Arab, dia akan keluar dengan maksud Ahmad ataupun Muhammad. Jadi diorang ni yang belajar dekat overseas ni, dia pun dengar akan lahir Nabi akhir zaman bernama Muhammad dekat kampung asal, kampung kita. Dia pun balik berumah tangga. Bila bini diorang mengandung,
Ada orang pun ada juga kan, kaedah tahu baby boy ke baby girl, tak apalah. Yang penting tengok baby boy. Baby boy Muhammad, bubuh nama Muhammad. Bubuh nama Muhammad. Kenapa bubuh nama Muhammad? Dengan harapan mana tahu kod-kod ada rezeki jadi nabi. Gitu tuan-tuan semua. Ingat nabi ni boleh macam tu apa? Kod-kod kan? Tak tahu. Jadi dia pun nama Muhammad. Ramai. Muhammad bin Ahihah, Muhammad bin Majashik. Tapi tadi Allah semua tu tak ada nabi belaka. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi aku nak sebut lupa. Satu lagi, menjadi kebiasaan orang Arab, dia takkan letak nama anak dia Muhammad ataupun nama-nama yang lembut-lembut ni. Muhammad ni kan makna dia lembut kan? Yang terpuji. Muhammadun, yang terpuji. Alhamdu, segala puji-pujian. Ahmadu, aku puji. Apa barang nama lembut? Orang Arab dia letak nama anak dia kasar-kasar. Sakhr. Mana apa sakhr? Batu. Batu kau. Batu. Biar tahan lasak anakku. Keras macam batu. Ada seorang nama apa? Diberi gelaran Ummu Anmar. Mak rimau. Mak rimau. Mak kau. Brutal gila. Kau beranak rimau apa? Tak. Nama dia macam tu. Yang nama apa anak kau? Jahash. Jahash. Apa mana Jahash? Keldai betina. Mak kau. Keldai betina. Dah lah dongki betina pula tu. Dia tak letak. Ada nama himar ada. Tapi letak Jahash. Tahu kenapa? Letak dongki betina. Sebab diorang kata dongki betina lagi rajin daripada dongki jantan. Dongki betina rajin buat kerja. Bila letak nama anak dengan nama dongki betina, anak dia akan rajin buat kerja. Tak macam kita kan? Kita Melayu zaman-zaman dulu nama anak lembut aja. Nama apa anak kau ni? Anak perempuan. Entahlah, bubur lah. Kuntum. Kuntum lah. Kuntum kan? Ni nama apa? Ros. Gitulah. Laki senang je. Nama apa anak kita ni bang? Kita hari apa kau beranak tu ya? Hari Rabu. Rabu kan? Nama apa? Kamis. Sempoi orang dulu. Kau nak power sikit? Atromen. Gitu tuan-tuan. Ala kulli hal, akhirnya lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib seronok dan dia pun bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam Kaabah dan dia berdoa. Masa doa itulah diilhamkan kepadanya membuat beberapa rangkap syair untuk cucu tersayang. Jadi rangkap syair ni sampai sekarang orang nyanyikan lagu ni, ya. Macam mana lagunya? Kita dengarlah. Kalau siapa-siapa hafal boleh follow aku. Apa kata Abdul Muttalib untuk cucunya tersayang? Salla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani alhamdulillahi alladhi a'tani هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أعيذه من كل ذي شنآن. Ramai-ramai tabal. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان
hatta arahu balighal bunyani u'idhu min kulli dhi syan'ani. Sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Lagu ni dah berumur lebih kurang 1400 tahun, kau tahu tak? Adakah ketika Abdul Muttalib menyanyikan lagu ni ada buat rakaman video live streaming macam ni? Mana ada bang. Tapi sampai sekarang lagu tu orang nyanyikan, kau tahu tak? Sebab apa? Sebab Allah berjanji, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Dan kami akan angkat sebutan nama engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apalah yang dipuji Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Okey tuan-tuan semua. Qal fa ulhima jadduhu ayusamihu bidzalika infadhan li amrihi. Maka diilhamkan kepada atuknya Abdul Muttalib. Pada setengah riwayat mengatakan begitu, Abdul Muttalib diberikan ilham untuk memberi nama kepada cucunya Muhammad. Tak terfikir, tiba-tiba spontan Muhammad lah. Allah Ta'ala ilhamkan begitu. Ni setengah riwayat dia. Setengah riwayat yang saya sebutkan tadi, mak dia yang bagi tahu dekat Abdul Muttalib. Wa kanat hadinatuhu. Dan bibi yang pertama yang jaga Nabi, siapa dia? Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Ummu Aiman, keberkatan Ethiopia. Amatu abihi Abdullah, yang merupakan bibi kepada arwah bapa Nabi Abdullah. Ummu Aiman ni tuan-tuan, budak, boleh kita kata budak negro lah, budak Ethiopia. Dia duduk dengan keluarga Nabi ni lama. Dan dia lah, masa dia jaga Nabi pun dia masih budak lagi lah. Ya, budak lagi tapi dah matang, jaga Nabi masa kecil. Nabi boleh tengok Ummu Aiman, Nabi kata apa? Hiya ummi ba'da ummi. Hiya ummi ba'da ummi. Dia lah mak aku lepas pada mak aku Aminah. Nabi rapat sangat dengan Ummu Aiman ni. Ummu Aiman ni tuan-tuan berkahwin dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Apabila Nabi SAW bersabda, man arada ayatazawwaja bi mura'atin min ahli jannah falyatazawwaj bi Ummi Aiman. Sesiapa yang nak berkahwin dengan seorang perempuan ahli syurga, maka kahwinilah Ummu Aiman. Walaupun dia perempuan negro, kulitnya gelap, tapi awal-awal Nabi dia kata dia ahli syurga. Maka Zaid bin Harithah berkahwin dengan Ummu Aiman. Hasil perkahwinan dengan Ummu Aiman digunakan anak bernama apa? Sayyiduna Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhum ajmain, yang diberi gelaran Ibnu Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi, dapat Usamah bin Zaid. Jadi Usamah ni keluarnya kalanya gelap lah, ikut kala mak dia, Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ni tuan-tuan, saya baca beberapa kali dalam sirah, satu-satunya perempuan dalam dunia yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia pernah minum air daripada syurga. Allahu Akbar. Macam mana ceritanya tuan-tuan? Ketika peristiwa hijrah, Ummu Aiman ni berhijrah seorang-seorang, tidak ada teman. Sampai tengah-tengah padang pasir, dia dahaga bagai nak putus tekak dia. Lalu dia berdoa pada Allah, ya Allah, berikanlah aku air, ya Allah. Maka diturunkan air pada langit. Turun air pada langit tuan-tuan. Ummu Aiman ni minum air yang turun pada langit tu. Apa kata Ummu Aiman? Dengan izin Allah. Lepas pada peristiwa tersebut, aku tak pernah dahaga dalam hidup aku. Tak pernah dahaga. Dia kata sampai dia cuba mendahagakan diri dia. Kau faham tak aku cakap apa ni? Kan berlari sana, berlari sini, buat ke sana, buat ke sini, pergi tengah panas, cuba mendahagakan diri dia. Tak berjaya. Dia rasa sentiasa tekak tu macam bau lepas minum air. Sejuk je. Kita ni tak kan, kalau berceramah kejap nak minum air, kejap nak minum air kita ni. Sakit tekak lah apalah kan. Dia tak, dia rasa tekak dia tu nyaman aja. Itu hebatnya Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Itu bibik pertama Nabi. Wa awwalu man arda'ahu. Dan orang yang mula-mula menyusukan Nabi SAW, siapa dia? Suwaibah Aslamiyah
amatu ammihi Abi Lahabin, Suwaibah al-Aslamiyah, orang yang mula-mula menyusulkan Nabi. Siapa dia ni? Hamba kepada Abu Lahab. Kan Abu Lahab kan terlalu seronok bila Nabi SAW lahir. Seronok sangat Abu Lahab. Punya seronok tu sampai dia kata apa dekat Suwaibah ni, wahai Suwaibah, aku merdekakan kau. Dengan sebab gembira sangat, aku merdekakan kau. Sebab tu tuan-tuan semua ya, dalam Sahih Bukhari cerita, Abu Lahab ni diringankan azab kuburnya setiap hari Isnin. Sebab apa? Dengan sebab dia memuliakan hari kelahiran Rasulullah SAW. Tapi puak-puak Wahabi kata bid'ah maulid Nabi ni. Kepala otak kau bid'ah. Bid'ah, manjang bid'ah kau tu. Abu Lahab diringankan azab dalam kubur, kau tu tak? Dengan sebab memuliakan maulidi Rasulullah SAW. Itu ada dalam riwayat tu. Bacalah, tak percaya. Memang diringankan azabnya setiap malam Isnin. Kalau tak silap anda baca, Abu Lahab ni dalam kubur. Padahal Abu Lahab ni seko-sekonya kafir Quraisy yang disebut nama dalam Quran, kau tahu tak? Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Abu Jahal yang bengong tu tak ada nama dia. Abu Lahab ada. Tapi kerana dia seronok pada malam kelahiran Nabi SAW, pada malam Isnin dalam kubur, Abu Lahab ni akan isap jari dia. Ada keluar air. Sampai macam tu tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kepada dia sedikit rahmat dengan sebab dia memuliakan pada malam kelahiran Rasulullah SAW. Sebab tu kita umat Nabi SAW, maulid Nabi ni kena buat. Orang kita dah ramai yang tak kerti sejarah Nabi. Aku yang mengajar ni pun lupa juga, kau tahu tak? Yang tak mengajar wajibul gunah lupa. Kan? Masyarakat kita pada budak sekarang ni, kalau tanya maulid Nabi tahu ke tidak, taubat haram dia tak tahu. Jadi menyambut maulid Nabi ni satu benda yang perlu kita buat dengan harapan keseronokan kita menyambut kelahiran Nabi ni, Allah kurniakan kepada kita syafaat. Bayangkan Abu Lahab dapat syafaat dengan sebab memuliakan maulid Nabi. Kita lagi-lagi lah insya-Allah kita akan dapat syafaat Nabi SAW insya-Allah. Amin. Okey, habis part tu. Part apa ni? Part Nabi lahir, Nabi beranak kat mana, siapa yang jaga Nabi masa baby, siapa yang mula menyusukan Nabi, dan kisah atuk Nabi Abdul Muttalib. Masuk part yang ketiga, Ar-Ridha, penyusuan Nabi SAW. Wa kana min adati al-Arabi ay yaltamisu al-maradi' li mawalidihi fi al-bawadi li yakuna anjaba lil walad. Menjadi kebiasaan bagi bangsa Arab zaman tu tuan-tuan, mereka akan mencari ibu-ibu susuan di padang-padang pasir ataupun di perkampungan, di pendalaman, di kalangan masyarakat Arab Badawi untuk disusukan baby-baby dekat bandar. Untuk apa? Liyakuna anjab lil walad, supaya budak ni jadi cerdik. Wa kanu yaqulun, orang-orang dulu kata, innal murabba fil mudun yakunu kalila dhihni fatiral azimati. Budak-budak kalau membesar dekat bandar ni lembik, tak larat, manja, mengada-ngada tek kuda orang kata. Sikit-sikit menangis, sikit-sikit tak larat. Mau ke tidaknya? Kalau duduk bandar kan, duduk KL ke duduk apa ke, dalam kereta aircon, pergi office aircon, tonton meninggal dunia, beku darah, tak berjalan, kau tahu tak? Cuba duduk kampung kan, belah Kedah ke belah Penang ke belah mana kan, duduk bersawah, hari-hari main panas, membendang, itu badan sadung, kau tahu tak? Sihat walafiat. Orang bandar ni namanya ada gym. Gym tu sekejap je bang, yang panjangnya melepak kat situ. Tu nak kabarnya. Jadi dia kata kalau anak-anak dibesarkan dekat bandar, lembik budak ni. Habis caranya macam mana? Kita kena hantar anak-anak kita ni menyusu dekat kampung-kampung. Dan dia kata lagi, orang kampung makanannya fresh, tak macam orang bandar. Kan? Orang bandar makan apa? Orang bandar makan chickadis, twisties, friskies, lagi chopstick, banana stick, drumstick, lastik, tak kerti apa benda-benda gitulah kan. Orang kampung jangan main kau, kacik Fatimah, tongkat Ali Power Rangers, ketum, tu ada power tu. Orang kampung sihat badan diorang.
Berkualiti, susu-susu diorang berkualiti. Faja'at niswatun min Bani Sa'd bin Abi Bakr yatlubna atfalan yurdi'nahum. Maka ditarikan Allah, datanglah satu rombongan daripada rombongan kabilah Bani Sa'd bin Bakr. Diorang ni memang terkenal zaman tu ambil tender menyusukan baby dekat Makkah. Kalau kita baca dalam sirah Ibn Hisham, ceritanya detail. Macam kelakar pun ada jugalah cerita dia. Ceritanya kan, diorang ni berebut tau. Berlumba-lumba pergi dekat Mekah nak cari baby. Dan diorang akan cari baby yang anak-anak orang kaya. Sampai-sampai dekat Mekah, dia katanya, Assalamualaikum. Contoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada baby? Baby ada. Boleh tengok? Tengok baby. Abahnya kerja apa? Tanya dulu abah kerja apa? Abahnya pilot. Pilot? Masyuk. Okey, kita ambil baby ni. So, abah kerja pilot bang. Bulan-bulan nak bayar, kau ingat free gitu nak menyusu. Come on lah, kena bayar kau tahu. Bagi nombor akaun Alright, cantik. Pergi pula rumah ni. Assalamualaikum. Salam. Baby ada? Ada. Tengok boleh tengok? Boleh. Abah kerja apa? Abahnya YB. Masyuk. Gitu. Gitulah dia akan cari anak-anak orang kaya. Datuk, datin, korporat. Sehingga dia orang pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW. Masa dia orang pergi ni, Halimah tak sampai lagi tau. Halimah lambat. Dia orang dah pergi dulu dah. Pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada baby? Ada. Boleh tengok? Tengoklah. Tengok. Abahnya kerja apa? Abahnya dah mati. Alamak. Tak apa, terima kasih lah je. Bye-bye. Kurang ajar kau tahu tak? Sebab apa ni anak yatim? Kalau kita bela anak yatim, siapa nak bagi bulan-bulan nak bayar susu? Siapa nak bayarnya? Kau ingat nak bagi free-free macam tu? Come on lah. Tinggal. Subhanallah tuan-tuan, subhanallah. Allah nak jadikan rezeki baby ni kepada Halimah, tahu tak? Orang lain dah datang, kau tahu tak? Semua tak dapat, tak terasa nak ambil. Subhanallah. Rezeki Halimah sungguh. Apa rahsianya wallahu alam. Dalam sejarah kata Halimah ni lambat datang sebab apa? Halimah ni dia ada seorang suami dia dan dia baru lepas bersalin, ada baby kecil, baby dia baru lahir. Baby dia pun tak apa-apa sihat, dengan mak-mak pun tak sihat. Kemarau panjang kampung, dia kurus kering. Halimah dah tak ada susu, dada dah tak ada susu, kau tahu tak? Dia datanglah dengan kambing-kambing kurus kering, naik donki pun cakbeng juga macam sapet, kau tahu tak? Muka, macam muka macam ayam biak kapur lah punya muka tu. Unta dah monopos punya unta. Tegeh. Orang lain semua dah sampai. Dah dapat baby anak orang kaya. Halimah ni on the way. Sampai tengah jalan, tiba-tiba Halimah bertembung dengan geng-geng dia. Kak Limah baru sampai ke? Kak Limah ni bukan hantu kau tu tak? Kak Limah dah sampai. Baru sampai. Biasalah, unta aku ni kan slow. Tekan minyak pun 40 je. Gas satu bang, nangis bang, nangis. Tak apalah Kak Limah pergilah ya, kalau ada rezeki adalah Kak Limah. Dan korang apa cerita? Kita orang dah dapat dah. Ni dapat anak datuk, ni anak datin, ni anak businessman, ni anak pilot, ni anak doktor, ni anak. Untung korang ya. Masyuk. Bye-bye Kak Limah. Dia pun balik kan. Kak Limah adalah dengan lelaki. Tak apalah bang, nak kata macam mana kan. Lepas tu ada seorang makcik tu kata, tapi Kak Limah, kau jangan carilah nak orang kaya. Dah habis dah Limah. Sold out dah. Ada satu lagi rumah. Kau pergilah try. Menganjing lah tu. Halimah pun pergi tuan-tuan. Pergi. Assalamualaikum. Mana ada Assalamualaikum lagi zaman tu? Contoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada baby? Ni yang keberapa dah tanya dah ni? Confirm reject kan? Semua reject pasal anak yatim. Mak Nabi kata ada. Boleh saya tengok? Silakan. Abahnya mana? Abahnya dah meninggal. Aduh, lemah betul lah. Tak apalah. Saya tengok ya. Dalam riwayat kata, dia pegang Nabi. Nabi tidur tau. Elok Halimah pegang, Nabi senyum. Allahu Akbar.
Macam dah kena. Dia senyum. Dia kata, senyum pula baby ni. Elok pegang, tiba-tiba Nabi nangis. Alah, nangislah pula lah. Siannya baby nangis. Siannya. Halimah dah panik. Menjadi lumrah seorang ibu susuan. Kalau baby nangis, of course dia akan susukan masa tu juga. Tapi nak susu macam mana bang? Anak Halimah yang baru lahir ni pun dah berhari-hari tak minum susu, kau tahu tak? Mengopek dengan kambing. Kambing pun dah tak ada susu dah, kau tahu tak? Dia kopek aja. Tu bahasa Terengganu lah nak ceritanya gitu. Tak ada apa dah, yilai perenggit. Tapi nak kata macam ni, baby dah nangis. Dia kata, kesianlah aku kat budak ni, ya Allah, kesiannya aku. Dia ambil Nabi, dia letak dekat dadanya. Tiba-tiba, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, apa kata Halimah? Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang luar biasa berlaku pada susu aku. Gitulah lebih kurang sound effect ya tuan-tuan. Berlaku pemrosesan susu luar biasa. Apa cerita ni? Dia kata, bang. Apa dia lima apa? Bang, ada susu bang. Kau betul? Iya bang, I swear bang, susu bang. Halimah terperanjat. Kau faham tak aku cakap apa ni? Kau makcik faham? Tak faham juga? Lantak korang lah. Aku pun tak faham juga. Tiba-tiba kau tahu, tiba-tiba. Nabi tak cakap banyak. Halimah ni bagi sebelah kiri tahu. Nabi tak nak. Letak belah kanan, baru Nabi menyusu. Sallallahu alaihi wasallam. Kanan. Berkat. Tapi kita mak ni bagilah ke lah dua-dua. Jangan bagi sebelah aja kan. Besar sebelah pening pelera kan. Bagilah ke kiri kanan. Kau dapat kembur lain cerita. Maka belah kanan untuk Nabi, belah kiri untuk baby dia yang baru lahir tu. Alim kata, abang pelik bang. Tak pernah berlaku kat saya ni bang. Kau makan pil apa? Pil datang apa ni bang? Kau tak ada pil-pil ni bang. Kau makan tak ada suplemen, tak ada bang. Kau makan anabolic steroid, tak ada bang. Pelik. Bila Halimah rasa pelik tu, dia tak cakap banyak. Dia kata ke Aminah, tak apalah saya ambil baby ni ya. Awak datang confirm ke ni? Dia confirm. Abah dia tak ada tahu. Jadi kita tak ada nak bayar. Tak apa, tak kisahlah. Tak apa, adalah rezeki, tak lah rezeki berkat insyaAllah ni. Dia jauh lah pula, betul tak? Bila Aminah keluar, tiba-tiba kau tahu tak, dongki kan aku cakap tadi. Dongki ni kan lembik kan, macam apa benda rupa kan. Tiba-tiba kau tahu dongki dia tu bertukar jadi kuda Zoro. Bomek kau, baik punya lompat. Willy baik punya. Lain macam aku punya. Dongki jadi kuda Zoro. Lepas tu unta yang monopos tadi yang mukanya. Dia tiba terangkat, bulu mata berlentik. Badan betul, susu pasal apa ni. Bang, abang tengok unta bang, Unta pun dah mula lompat kata, cepat nak balik. Cakap banyak tak? Jom kita balik. Dia pun balik. Bawa Nabi naik unta, bawa Nabi naik keldai ni, balik. Bila dia balik tuan-tuan, ni dah Sirah Ibn Hisham tau. Dia orang bertembur dengan rombongan yang geng yang menyusu tu kan, tengah jalan. Halimah laju. Kalau ibarat dia bunyi macam itu lajunya, kau tahu tak? Tadi geng-geng Mak Limah ni, siapa tu? Laju gila unta siapa tu? Aku tengok plat unta macam plat Halimah aja. Laju gila. Kawan kata, Limah, laju benar. Bukan tadi masa datang dia last kali ke? Macam mana boleh potong kita? Tahu kita unta dia paling lemah sekali, paling lambat sekali, keldai paling tegih-tegih sekali. Macam mana dia boleh potong kita ni? Tak tahulah. Recon kot, ambil kau kan. Apa kata Halimah? Aku pun tak tahu macam laju, bye-bye. Balik kau tu tak? Itulah berkat bawa Nabi SAW. Tuan-tuan semua, kita pun sedia maklum. Sampailah Halimah dekat rumah dia. Duduk dekat sana, kat kampung dia. Hadithatu syakki sadri. Peristiwa pembelahan dada Nabi SAW. Wa hasala lahu wa huwa bainahum hadithatun muhimmatun wa hiya syakku sadrihi wa ikhraju hazzi syaitani minhu. Berlaku satu peristiwa yang besar apa dia? Yang Nabi SAW akan dibelah dada. Dan dikeluarkan segala lintasan syaitan dalam dada Nabi SAW. فأحدث ذلك عند حليمة خوفا فردته إلى أمه وحدثتها قائلة. Ceritanya begini, dia kata, satu hari Halimah ni dekat rumah tengah masak ke apa benda, wallahu alam.
Nabi SAW dengan anak-anak Halimah ni main dekat belakang rumah. Fi buhmin lana. Buhmin ni anak kambing kecil-kecil ni. Main lah. Polis sentri, one tu jaga, polis mati, FRU jaga. Tengah main-main ni. Tiba-tiba datang 2 orang lelaki. Pakai baju serba putih. Dia tengok budak main ni. Tiba-tiba datang, ting, macam itu. Dia kata apa? Ahwa huwa? Ahwa huwa? Dia ke? Dia ke? Naam, wah, dialah. Dia pun pegang Nabi SAW, tak cakap banyak. Terus dibelah dada Nabi SAW. Anak-anak Halimah nampak, adik mak. Tapi dia budak tak berani, lari lah, lari bersepah. Balik ke rumah, Halimah tengah masak tom yam, kau tahu. Kata, ibu, kenapa nak? Adik kau mana? Adik kau mana? Ibu, kenapa? Adik mat kena kidnap. Melompat Halimah. Abang kau mana? Abang kau panggil abang kau cepat. Abang cepat abang. Nama suami Halimah siapa dia? Gelaran dia Abu Kabsyah. Abu Kabsyah ni bapak kambing. Biasa makan nasi kabsyah tu kan, nasi kambing lah tu. Kibash. Orang kafir Mekah, kalau dia nak ejek Nabi, dia kata, tu anak bapak kambing. Ada anjing gitu ke Nabi. Abu Kabsyah kata, mana anak kita? Mana? Pergi. Berlari Amir dengan Abu Kabsyah. Sampai. Fawajadnahu muntaqi'an launuhu. Jumpa Nabi. Nabi dah pucat. Nabi duduk senyap-senyap. Berubah muka dia. Maka kata, Amin Halimah. Dipeluknya Nabi, nak. Ada apa berlaku nak? Cerita kat ibu nak berlaku apa nak? Nabi diam, tak cakap apa diam. Nak cakap nak. Nabi ni masa ni umur 4 tahun tau. 4 tahun dah pandai bercakap. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi katalah, tak tahulah bu. Tadi kan masa kita main dengan adik-adik dengan abang, ada orang datang. Dia datang. Dia korek perut kita. Korek buang. Sudah. Korek buang, datang apa ni? Lain macam kau tahu. Jadi yang korek siapa dia? Malaikat Jibril dengan Mikail yang membersihkan hati Rasulullah SAW. Maka pada umur Nabi 4 tahun itulah Halimah bawa balik pulang jumpa Aminah dekat kampung. 4 tahun tak pernah balik kampung. Tiba-tiba balik, bawa jumpa Aminah. Aminah kata apa ke Halimah? Halimah, cepat pula kau hantar anak aku. Ada setengah riwayat cerita, Halimah ni pernah bertemu dengan Aminah tau, tanya apa perkembangan Nabi Muhammad. Halimah kata, Muhammad sihat, okey, don't worry, tak ada masalah, semua sihat, tak payah kau susah, tak payah kau risaulah. Bila kau nak hantar anak aku? Tak payah hantar lah, duduk kat sini je. Gitu. Makna Halimah ni, dia tak nak pisah dengan Nabi. Sebab apa? Sebab bila Nabi duduk kat rumah dia, kambing-kambing jadi gemuk, tanam-tanaman menjadi, anak-anak semua sihat. Keberkatan Rasulullah SAW. Tiba-tiba bila umur Nabi 4 tahun, Halimah hantar. Aminah ada tanda tanya. Aminah kata, kenapa awal kau hantar? Itu kata nak boleh sampai SPM. Contohlah kan. Ini tak ada UPSR pun kau dah hantar, apa cerita? Halimah kata, tak ada apa-apa, biasa je. Alah, Muhammad pun dah pandai cakap sekarang ni. Apa kata Aminah? Ya ke? Kan ada benda lain berlaku, cuba kau cakap dekat aku. Sebelum Halimah cerita, Aminah kata, aku cakap kat kau Halimah, anak aku ni, masa aku kandungkan dia pun dah rasa macam-macam dah. Benda pelik-pelik berlaku. Aku mimpi dan dia senyap dalam perut aku. Dia tak pernah bergerak, senyap. Aku tak ada rasa nak mengidam, tak ada rasa. Pelik budak ni. Masa itulah baru Halimah cerita. Apa kata Halimah? Halimah kata, wahai Aminah, sebenarnya anak kau ni pelik. Orang datang, belah perut dia, keluarkan. Tak tahulah apa pun yang dikeluarkan. Jadi aku bimbang, kalau berlaku sekali lagi peristiwa tu, aku takut berlaku perkara yang tak baik pada anak kau. Kau ambil lah. Itu ceritanya. Lalu Nabi SAW tinggallah dengan mak dia, Aminah bintu Wahbin. Wafatu Aminah wa kafalati Abdul Muttalibi wa wafatu wa kafalatu Abi Talibin. Kita baca yang ni, lepas tu kita rehat sekejap. Dia kata apa? Summa inna ummahu akhazathu minha.
Kemudian mak Nabi pun ambil lah bila Nabi balik semula. Satu hari Aminah pergi ke Madinah, ke Yathrib. Wa bainama hiya a'idatun adrakatha maniyatu fi tariq famatat bil abwa. Pergi Madinah, on the way nak balik, mak Nabi jatuh sakit dan meninggal dunia di Abwa. Dikuburkan di sebuah lokasi atas bukit di Abwa. Saya tak pernah pergi ziarah kubur mak Nabi, nak sangat pergi. Ada orang dah jumpa kubur mak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dirahsiakan lokasinya. Ialah biasalah pasal geng-geng Wahabi kan tak suka kubur-kubur ni. Manjang nak bid'ah belaka, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Padahal berlambak benda bid'ah kau buat kat sana. Kita bukan nak, biasa dah kubur Nabi, kubur mak abah Nabi. Apa salahnya nak pergi ziarah? Salah. Kan? Kita sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famatat bil abwa fahadanathu Ummu Aiman. Bila mak Nabi meninggal, Ummu Aiman, bibi Nabi, bibi mak Nabi itulah ambil alih jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata hiya ummi ba'da ummi. Dialah mak aku daripada mak aku yang pertama. Dan jaga oleh Abdul Muttalib atuk Nabi. Wa raqqa lahu riqatan lam tu'had lahu fi waladihi. Dan Abdul Muttalib ni sayang sangat dengan Nabi. Tak pernah cucu-cucu dia sayang macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin lam yalbas Abdul Muttalib an tufiya ba'da 8 sanawatin min umri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sempat hidup dengan atuk dia 4 tahun juga. Ya, duduk dengan mak kejap je. Tak sampai setahun, tak sampai. Lepas tu mak pergi Yathrib, Madinah, meninggal. Duduk dengan atuk 4 tahun. Ketika Nabi umur 8 tahun, atuk pula meninggal sallallahu alaihi wasallam. Fakafalahu syakiku abihi Abu Talib, fakana lahu rahiman wa alaihi ghayuran. Maka diambil alih oleh pakcik Nabi, Abu Talib. Abu Talib ni yang banyak jasa dalam perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sedih dia tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib jaga Nabi sejak umur 8 tahun sampailah Nabi dapat wahyu sallallahu alaihi wasallam. Fakana Abu Talib muqillan minal mal. Abu Talib orangnya miskin, maka Allah berkatkan hartanya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafarati amihi mithal al-qana'ati wal bu'du an as-safasif allati yashtaghilu biha al-atfalu 'adatan. Dalam sirah cerita, Abu Talib ni ada ramai anak. Anak dia Ja'far, Ali bin Abi Talib, Aqil. Ni semua anak-anak Abu Talib, ramai anak-anak dia. Jadi bila Abu Talib bawa balik makanan, cerita ni Ummu Aiman cerita, dia perhati Nabi. Bila biasalah kan abah bawa balik makanan, bawa balik apa-apalah, gula-gula ke cikedis ke apa, twisties ke bawa balik rumah. Anak ni berebut, ya abah bawa balik makanan, ya berebut, bro, serbu belaka. Nabi ni tengok aja, relax, tak berebut. Kalau diletakkan nasi ke makan ke, Nabi relax, Nabi akan makan tenang. Adik-beradik lain berebut sampai masuk dalam dulang, kau tahu tak? Duduk dalam dulang terus. Nabi relax. Nabi akan makan sekadarnya sahaja. Daripada kecil dah pelik dah. Ummu Aiman kata pelik Muhammad ni. Tak ada langsung perangai buas macam budak-budak lain. Sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qani'un bima yassarallahu ta'ala alaihi. Okey tuan-tuan semua, kita berhenti dulu sampai itu. Kita rehat sekejap. Kita akan sambung lagi. As-safaru ila Syam. Musafir Nabi yang pertama ila Syam, ke Syria. Wallahu a'lam bis-shawab.